Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, sekali lagi bersama dalam segmen Fas'alu Ahla Dzikri, merungkai permasalahan, persoalan, kekeliruan yang dihadapi oleh umat Islam Malaysia dan umat Islam umumnya di seluruh dunia. Muslimin muslimat sekalian, selama 15 kurun ini, 12 kurun sejak bermulanya mazhab diasaskan ataupun mazhab pertama yang ditadwinkan, yang dibukukan, iaitu mazhab Hanafi, sampailah hari ini 1200 tahun, ramai para ulama bercakap tentang keperluan bermazhab. Bukti yang paling besar, mereka tu sendiri bermazhab. Subhanallah, mereka tu sendiri bermazhab. Di sini saya nyatakan 1-2 contoh cukuplah. Ada ratusan contoh para ulama besar yang menyatakan tentang mazhab diri mereka. Kita ambil 1, 2, 3 contoh. Antara ulama yang mencapai tahap mujtahid boleh bina mazhab sendiri, mampu layak bina mazhab, asaskan mazhab sendiri, tapi tetap duduk dalam satu mazhab, iaitu antaranya Al-Imam Tajuddin As-Subki yang wafat pada tahun 771 Hijriah, ulama kurun ke-8. Dia sebut dalam satu buku dia yang, kalau orang mengaji usul, buku yang tersohor lah, Jam'ul Jawami', kata beliau, iltizamu ghairil mujtahid madhaban muayyanan ya'taqiduhu arjah aw musawiyan li ghairihi. Dan berpegang teguh orang yang tidak mujtahid itu, siapa-siapa yang tak sampai tahap mujtahid, dia mesti berpegang teguh kepada satu mazhab tertentu yang menurut keyakinannya lebih kuat atau setara dengan selainnya. Bila Imam Subki ni disebut kenyataan tu, kena pegang orang yang bukan mujtahid, macam saya, kita semua lah tuan-tuan, pegang dengan mazhab tertentu. Kenyataan ini disokong oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam kitab Tasniful Masami' sebagai definisi kepada maksud bermazhab, kata Imam Badruddin. Kemudian Al-Imamul Amidi pula menyatakan bahawa kewajipan bermazhab kepada orang awam yang bukan berkeahlian. Orang awam ni saya dan kita semua. Imam Amidi pada pendapat beliau, dia kata wajib bermazhab, mesti bermazhab. Yang bukan berkeahlian, orang yang bukan berkeahlian dalam berijtihad dan selok-belok ilmu agama. Al-Imam Nawawi mencapai tahap mujtahid, fatwa. Beliau sampai tahap mujtahid dalam bermazhab ni, dalam mazhab Syafi'i. Beliau sebut dalam kitab Al-Majmu' muka surat 93 dan 94, panjang hak bahasa Arab dia, tentang keperluan bermazhab dan kenapa beliau memilih mazhab Syafi'i. Imam Nawawi, Al-Imam Nawawi yang sampai ke tahap itu, dia sebut, kenapa saya pilih mazhab Syafi'i? Itu yang kita pelik sangat tuan-tuan, bila datang hari ni punya zaman, 100-200 tahun ni, pemikiran baru yang ala madhabiyah, geng anti mazhab, wal'iyadzubillah. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita, bagi hidayah kepada kita. Dia mai keluar geng anti mazhab yang disebut dalam bahasa Arab ala madhabiyah. Ini bukan pendapat saya, kemunculan pemikiran yang tidak selari dengan manhaj Ahlussunnah ni disedari oleh ulama-ulama kita, dan mereka mengarang buku, menulis, pakat tulis, pakat karang. Saya akan baca sebahagiannya sekejap lagi kepada tuan-tuan sebagai bukti. Kemudian Al-Imam Ad-Dahlawi, seorang ulama besar daripada India, dia kata, ketahuilah bahawa umat Islam ni, terjemahan atau para ulama yang dipegang pendapat mereka, telah ijma' atas bolehnya mengikut bertaklid. Boleh ikut
Mana-mana 4 mazhab. Maliki, Hanbali, Syafi'i dan Hanafi. Tuan-tuan, kenapa 4 ni saja? Contohlah ada seorang tu dia kata saya mazhab Auza'i, Imam Auza'i. Ulama tak sarankan, tidak mengharuskan, tidak membolehkan benda tu sebab pendapat Al-Imamul Auza'i ataupun madrasah pemikiran Imam Auza'i tidak dibukukan. Jadi bila kamu nak ambil pendapat dia dalam bersyariat apa semua, di mana himpunan mazhab Al-Imam Auza'i tersebut? Di mana qawaid yang diasaskan oleh Imam Auza'i untuk mengeluarkan hukum? Usul, maqasid beliau mana? Tidak dibukukan. Maka dengan sebab itu, kekhawatiran berlaku salah faham dari segi naqal dan juga faham. Sebab tu kita ambil mazhab yang memang telah mumanhajah, mudarras, yang mumanhajah, yang ada manhaj, yang telah direkodkan, yang telah dibukukan, yang telah disusun dan dipelihara oleh ratusan para ulama. Kemudian kata Imam Mudahlawi, boleh taklid mana-mana 4 ni yang telah dibukukan dan diakui kebenaran, kesahihan sanad dia sampai hari ini. Jadi ikut 4 mazhab tadi termasuk dalam kebaikan yang tidak tersembunyi. Lebih-lebih lagi pada hari ini semangat mendalami ilmu agama semakin berkurang. Kemudian yang terakhir saya sebut pendapat yang terakhir lah. Yang banyak kalau sebut semua terlalulah banyak. Pendapat yang terakhir ni ulama yang hidup pada zaman hari ini, seorang ulama besar, ulama dunia Islam yang sangat masyhur, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah asy-syahid, yang meninggal di dalam masjid rumah Allah ketika mengajak. Tuan-tuan, alhamdulillah saya sempat bersama dengan beliau lebih daripada 100 majlis, alhamdulillah, dalam pengajian Ar-Risalatul Qusyairiyah dan juga pengajian Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari di beberapa buah masjid di Dimash pada ketika itu. Syekh Al-Buti, Profesor Dr. Said Ramadan Buti, dia karang sebuah kitab. Apa tuan-tuan? Kitab lengkap ada hari ini. Cuma saya tak pasti sudah diterjemahkah ataupun belum. Kitab Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Syari'at Al-Islamiyah. Telah pun ditulis pemikiran tanpa mazhab, geng anti mazhab, kumpulan tiada mazhab. Ni yang mula muncul 100-200 tahun ni. Kata Imam Buti kata, Al-Imam Dr. Said Al-Buti kata, bid'ah yang paling berbahaya yang sedang mengancam syariat Islamiah sekarang. Dia buat buku. Kumpulan ni ada. Di Malaysia pun ada. Sebab tu kita bercakap supaya tuan-tuan bila mendengar lepas ni mazhab-mazhab apa, kita terus Quran hadis ni. Kan? Quran hadis baru pure. Faham? Kamu nak terus ke dalam lautan Quran dan hadis. Hadis mencecah 600,000, 700,000, 800 hadis. Apa kemampuan kamu? Baru duk boleh cakap barakallahu fik, jazakallahu khairah aja. Tu pun tak tahu nak i'rab pun. Baru beberapa perkataan. Terus nak selam dalam lautan hadis dan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kerisauan ini disedari oleh para ulama kita dan mereka menulis tentang isu ini. Yang sedihnya, pemikiran ini masuk dalam Malaysia oleh kumpulan yang tidak bertanggungjawab. Ini bukan ayat saya, ayat profesor-profesor syariah usul di Malaysia. Saya baca. Kita akan bacakan ayat tu dan kita akan sebut ayat tersebut. Sangatlah banyak. Saya pilih 1, 2, 3 lah yang masyhur lah. Dr. Buti karang buku Al-Madhabiyah, geng anti mazhab. Itu adalah bid'ah yang paling berbahaya yang sedang mengancam. Dalam buku tersebut, Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ada sebut sedikit dalam buku tersebut, orang awam tu saya dan kita semua yang kemahiran bahasa kita sikit, kefahaman bahasa kita sikit, adalah belajar sikit ni, kita orang awam ataupun kata Syekh Said Al-Buti, orang yang belum mencapai tahap berijtihad itu bertaklid. Taklid ni guna pendapat mana-mana ulama mujtahid tanpa mengetahui dalil. Itu secara umum.
kita ambil pakai pendapat mana-mana ulama fiqh mujtahid tanpa kita tahu dalil, taklid mazhab. Itu mesti bagi orang awam seperti saya dan kita semua. Orang awam atau yang belum sampai tahap mujtahid itu bertaklid kepada mazhab imam mujtahid tertentu. Sama ada ia mengikatkan dirinya dengan satu mazhab tertentu atau dia bertukar dari mazhab sekian kepada mazhab yang lain. Boleh. Contoh, saya mazhab Syafi'i. Lepas saya kaji, saya berasa lebih selesa untuk menggunakan pakai mazhab Hanafi dalam kehidupan seharian. Boleh. Seperti mana berlaku kepada ratusan para ulama yang lain. Ada? Contohnya Al-Imam Ibn Abidin. Dia Syafi'i, kana Syafi'iyan. Kemudian dia kaji mazhab Hanafi. Lama dia kaji mazhab Hanafi, tahannaf. Beliau menjadi Hanafi. Dia karang buku Hasyiah Ibn Abidin, fiqh Hanafi, dan dia mengisytiharkan, kata dia bertukar kepada mazhab Hanafi. Tapi bukan tukar hari-hari yang dibuat oleh orang hari ni. Kan? Dia berasa nak pakai pendapat ni pula. Baca, berasa faham macam ni, guna pendapat ni, mencelarukan diri dia, mengelirukan umat yang lain dengan perkara tersebut. Bila dia tidak konsisten mengeluarkan hukum dan memahami sesuatu hukum itu. Kemudian tadi kita tengok beberapa ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkenal bermazhab dengan satu mazhab. Begitu juga saya nak bagi tahu lagi beberapa nama orang ulama yang tuan-tuan sangat kenal, mereka bermazhab dengan mazhab yang tertentu. Iaitu dalam kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah yang dihimpunkan kalam dan fatwa Syekh Muhammad Abdul Wahab, yang menghimpunkan kalam dan fatwa itu oleh Abdul Rahman ibn Muhammad An-Najdi. Dalam buku tersebut, beliau menukilkan Syekh Abdul Rahman bin Muhammad An-Najdi, dia menukilkan bahawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga adalah seorang pengikut mazhab Hambali. Bahkan beliau mengatakan bahawa orang awam harus bertaklid kepada mazhab. No? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pun ada mazhab. Tiba-tiba mai satu gelombang tak sihat ni, ajak tak payah mazhab lah, mazhab ni lemah, guna dalil yang tak kuat. Itu perkataan yang begitu songsang, begitu mengelirukan masyarakat. Wal'iyazubillah, kita minta bertaubatlah daripada membawa fikrah tersebut. Nah, yang kedua, saya sebut dua orang aja sebab masa panjang, akan ambil masa yang panjang. Saya sebut yang terkenal antaranya Syekh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin. Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin pula menyatakan dalam kitabnya berjudul Al-Usul min Ilmi Al-Usul bahawa muqallid, orang yang bertaklid dengan fatwa ulama lain, iaitu orang-orang awam yang tak mampu mengetahui hukum, tak mampu mengetahui keluar dalil macam mana, istidlal macam mana, nak proses dalil macam mana, dengan kemampuannya sendiri, maka wajib baginya taklid. Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin kata wajib baginya bertaklid. Bahasa Arab ada 6 juta lebih perkataan. 6 juta tuan-tuan. 6 lebih juta perkataan. Hadis Nabi nak dekat 1 juta. Ni pemikiran gelombang yang suruh pi ambil sendiri ni, pi cedok sendiri daripada Quran dan hadis, baru kita puas hati tengok, hadis ni sahih. Kita faham sendiri, baru beramal dengan rasa puas hati, keyakinan. Kamu ada kemampuan ke? Sebab tu Syekh Muhammad Salih bin Uthaymin kata, mana-mana orang muqallid, saya yang bercakap dengan tuan-tuan, orang awam, tak tahu nak istimbat hukum, tak tahu nak proses dalil, tak tahu nak istidlal, tak tahu nak istimbat, tak tahu nak keluar macam mana, wajib baginya taklid. Sebab luas. Dahlah bahasa Arab luas. Sumber tu pun banyak pula. Kamu tahukah yang mana nasikh, yang mana mansukh? Kamu tahukah yang mana am, yang mana khas? Kamu tahukah yang mana? Kita tak tahu. Baru sebut al-qatru, al-qitru, al-qutru pun kita tak tahu. Al-qatru hujan.
Al-qitru nuhas, tembaga. Al-qutru al-balad atau ad-dairah, negeri. Atau bahasa Arab ni tuan-tuan, ejaan huruf yang sama, alif lam qaf ta ra. Alif lam qaf ta ra ni 3 makna. Al-qatru hujan, al-qitru tembaga, al-qutru negeri ataupun daerah. Barrun, birrun, burrun. Ejaan yang sama, ba, ra ada syaddah. Barrun, birrun, burrun. Bir kebaikan, bar darat, bur gandum. Hurai. Tengok sendiri, dah kata nak tengok sendiri. Akhirnya tuan-tuan, orang yang melaungkan, jom tengok, mencari dalil sendiri. Jom memahami hukum daripada hadis dengan kita sendiri. Akhirnya, dia jumpa hadis susah sikit, dia tanya, Ustaz, hadis ni maksudnya apa? Ustaz dia hidup tahun 2023 ni pun jawab, oh hadis ni maksud dia macam ni. Dia pun tak tahu. La ni dia baca innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tak apalah. Satu hari dia jumpa man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia berwuduk. Kemudian dia jumpa pula hadis la innama huwa bid'atun mink. Dua-dua hadis sahih. Dua-dua tentang menyentuh kemaluan. Satu Nabi kata wajib berwuduk, ulang wuduk. Satu Nabi kata tak perlu berwuduk sebab dia anggota wuduk kau, sebab dia anggota badan kamu. Dia pun tanya tu ustaz dia, macam mana ni ustaz hadis ni? Ustaz dia pun jawab, ketika kamu tak tahu, itu bermaksud kamu sedang bertaklid dengan ustaz itu. Tadi kamu ajak orang untuk faham Quran dan hadis sendiri, akhirnya kamu pun tak tahu, kamu bertanya ustaz tu. Ustaz tu pun dia tak tahu semua. Ratus ribu permasalahan dia pun tak tahu. Akhirnya dia pun rujuk imam mana-mana dalam kitab. Maka dia mentaklid mazhab imam yang mengarang tu. Begitulah berlaku seterusnya. Akhirnya orang yang kata tak perlu bertaklid ini, orang yang kata nak ambil terus daripada hadis ini, mereka pun bertaklid tanpa mereka sedar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kebelakangan ini sebenarnya satu aliran baru ni yang ajak orang awam ambil sendiri daripada Quran hadis ni. Jom kita tengok apa kata para ulama kepada aliran ini. Saya rujuk sangatlah banyak, boleh mencecah 3-40 perkataan ulama dan kitab. Kita ambil 2-3 saja ataupun 2 lah kalau sempat lah. Saya ambil 2 saja. Yang pertama, Al-Syekh Al-Allamah Muhammad Illish, Mufti Sad Al-Malikiyah, dia pernah sebut, dia ni mufti mazhab Maliki di Mesir. Dia bagi tahzir supaya berhati-hati dengan gagasan yang diperjuangkan kepada orang awam, gagasan yang tidak selari dengan manhaj ulama Ahlus Sunnah 1200 tahun ni, iaitu jom kita ikut Quran, ambil daripada Quran dan hadis. Terus gagasan yang ajak ambil terus daripada Quran dan hadis ni, tinggal jom tinggalkan mazhab ataupun tak payah mazhab lah kot, sebab mazhab ni kan ulama kan mereka manusia, mereka salah, jom kita terus ambil kepada Quran dan hadis. Bunyi itu macam betul. Adakah bermaksud Al-Imam Syafi'i tak ambil daripada Quran dan hadis? Kan mazhab Syafi'i. Subhanallah. Imam Malik ibn Anas, Imam Daril Hijrah, Presiden Ulama Madinah Munawwarah, tak ambil daripada Quran dan hadis. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, mazhab Hanbali, tak ambil daripada Quran dan hadis. Mereka inilah yang paling faham Quran dan hadis dalam dunia Islam ni. Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Sufyan Thawri, Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, Al-Imam Laith ibn Sa'ad, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Mereka inilah yang paling faham tentang Quran dan hadis. Cumanya banyak yang pupus mazhab yang berbaki tadi, 4 tadi. Dan 4 tadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok keilmuan dan ibadat mereka sangat dahsyat. Dan bukan mereka seorang, diteruskan pula oleh ratusan ulama lepas tu yang juga hebat-hebat. Sebab tu bila mai satu pemikiran nak ambil terus daripada Quran dan hadis, tak payah tengok pendapat ulama. Berkata Syekh Muhammad Illish, saya baca tuan-tuan. Al-Imam Muhammad Illish berkata, gagasan seumpama ini pada hakikatnya dibina atas matlamat yang batil. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Tuan-tuan boleh cari berpuluh-puluh yang ditulis dan disebut oleh para ulama tentang gagasan ni. Gagasan yang menyeleweng ni. Hati-hati. Nampak benar tetapi pelaksanaannya itu menjadikan umat salah faham dengan agama, dengan syariat. Gagasan seumpama ini pada hakikatnya kata Syekh Imam English dibina atas matlamat yang batil. Buah hasil gagasan ini hanyalah untuk masyarakat meninggalkan pandangan para ulama muktabar yang terdiri daripada 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Dan pada masa yang sama memerintahkan orang awam untuk supaya memahami atau berinteraksi terus secara langsung daripada Quran dan hadis meskipun mereka tidak mengetahui teks apa. Mereka tak faham pun sifat teks Quran dan hadis tu. Yang mana mansukh, yang mana nasikh, yang mana maqbul, yang mana mardud. Menyedari hakikat di atas. Tindakan mengabaikan pendapat dan huraian para ulama ini akan membawa kepada kepincangan dalam faham agama. Saya sebut tadi daripada awal tadi, bukan pendapat saya. Semua tu daripada pendapat dan nukilan ataupun sebutan para ulama besar yang saya sebut kepada tuan-tuan pada hari ini untuk kita faham. Hati-hati dengan idea ini, dengan aliran ini. Ketahuilah idea atau gelaran ini kalau tuan-tuan dengar, tuan-tuan kena bagi tahu kepada anak cucu cicit, kena hati-hati. Para ulama bagi amaran dengan kumpulan hak baru yang menyeleweng ini. Kata ulama ni apa dia? Imam English kata, dan seruan sebegini merupakan satu bentuk kejahilan dan kedegilan. Kita boleh rujuk bahasa Arab dia. Wa amru awamin nas bittiba'il kitab was sunnah kalimatu haq urida biha batil. Kataan tu nampak benar, tetapi hakikatnya dibina atas matlamat yang batil. Kemudian saya nukilkan lagi kepada tuan-tuan. Supaya tuan-tuan tahu, bukan saya yang tahzir benda tu, tetapi dia daripada ulama kita. Sebab aliran ni baru. Yang duk ajak ambil Quran hadis terus ni, ambil secara langsung ni, dia ni baru. Dan ulama tengok bahaya aliran tersebut. Selain daripada Dr. Buti sebut tadi ni, yang saya sebut. Kalau tuan-tuan nak tengok yang ulama moden, yang melarang daripada terjebak kepada aliran ni adalah antaranya juga adalah Dr. Muhammad Hafiz Mahidin, pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Pulau Pinang. Dia kata salah faham ini aliran tadi sebenarnya dicetuskan oleh pihak tidak bertanggungjawab yang melaungkan slogan berpegang kepada sunnah Rasulullah. Tuan-tuan nampak? Ini bukan daripada saya. Ini kalau tuan-tuan nak tengok dengan bahasa Melayu, tuan-tuan boleh baca tulisan beliau. Apa kata? Saya tengok ada banyak lagi, tapi kalau yang nak kenal tu sarjana-sarjana yang mudah untuk tuan-tuan kenal, antaranya tulisan tersebutlah. Dia kata salah faham ini sebenarnya dicetuskan oleh pihak tidak bertanggungjawab yang melaungkan slogan berpegang kepada sunnah Rasulullah. Mereka ni duk laung slogan ni lah. Jom kembali kepada Quran dan sunnah sahaja. Nampak betul kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Berdasarkan slogan itu, berlaku penolakan terhadap tradisi bertaklid kepada mazhab fiqh yang diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia sejak berzaman, kata Dr. Hafiz. Pada hakikatnya, kefahaman seperti itu melompat daripada beberapa asas penting yang telah disepakati oleh majoriti fuqaha. Majoriti fuqaha ni ulama-ulama fiqh yang hampir keseluruhannya bertaklid dengan mazhab yang muktabar. Tuan-tuan, sealim-alim Imam As-Suyuti, Al-Imam Ibn Salah, Al-Imam Ibn Al-Jawzi, sealim-alim Imam ramai ni, hampir kesemuanya bertaklid dengan mazhab yang muktabar. Subhanallah. Hukum Islam bukan bersumberkan hadis semata-mata. Ini kerana selain hadis, terdapat banyak lagi sumber hukum yang lain. Ada qiyas, ada masalihul mursalah, ada syar'u man qablana, ada istihsan, ada sadduz zara'i'. Tu tak tengok lagi maqasid, tak tengok lagi. Subhanallah. Jadi kefahaman yang mengajak bahawa mengikut atau bertaklid kepada ulama atau mazhab fiqh tertentu bukan satu cara beragama adalah satu bentuk salah faham terbesar dalam konteks wacana fiqh Islam, kata Dr. Hafiz. Jadi tuan-tuan hati-hati. Saya dah bawa contoh, bukan saya sebut. Ramai ulama kita sebut hati-hati dengan
kumpulan yang begini. Semoga kita mendapat hidayah Allah. Semoga Allah sayang kita, ahli keluarga kita, tunjuk cara yang paling benar untuk kita mengamalkan Islam, faham Islam. Walhamdulillahirabbil alamin.